Studio mana studio? Lama tak jumpa. Minta maaf lah, kau busy kahwin tak? Minggu lepas kau kahwin. Kau tengok gambar tak? Tengok. Kau payah kahwin musim-musim ni. Banyak dokumen kau kena settle. Kau kena rodok atau baidong tu benda tak panggil. Apa tu? Sweat suka sama suka ke apa tu? Sweat test kau kena buat sweat test tu. Lepas tu kau kena jumpa polis. Oh gila kata. Sekarang kalau kau kata kau dulu mudah. Lepas jabat kamu nikah kan tak? Sekarang kena jumpa polis dia. Kau lagi debor jebor. Kau lagi debor jumpa polis pada jumpa Tok Kadi tak? Tak polis gila. Kau ni abang saya nak kahwin. Oi, macam-macam benda dia tanya ke. Dia kata, nak kahwin dengan siapa? Kau gagak kau tu. Dah lah. Tapi alhamdulillah lah polis dia lepas kawan kahwin lah. Kahwin dengan Tok Kadi kau tak takut. Nampak benar nipunya. Kau tak kata tegang dengan Tok Kadi. Kan biasa kalau orang akad nikah ni orang ada masalah macam nak akad nikah tu macam suara slow kan. Aku terima nikah ni tak apa. Kau punya kuat suara sampai Tok Kadi jangan maki saya. Kuat lah suara. Aki lah. Aki lah. Kau lepas-lepas nikah ni kan, kau jadi bangun awal lah. Kau kadang pukul 4 kau dah bangun dah. Sebab kau tidur awal malah. Malah kau tidur awal, jadi besok tu kau bangun awal kan? Jadi bila kau bangun awal tu kau tak ada benda nak buat kan? Kadang kau scroll Facebook. Masa zaman kau ni kan, lepas kahwin tu kan, kau scroll kau tengok, makin hangat sekarang kau tengok gaduh Indonesia dengan Malaysia ni tak habis-habis dulu lagi. Hok ni keleng kata rendang dia punya, hok ni kadang keleng kata kain plekat dia punya. Habis semua benda nak keleng. Kau kata tak jadi gini kau kata kau kena keluar ni 5 tahun ni. Ada hari ni kau datang ni kau nak betul keadaan. Kau nak cerita 5 benda menarik pasal Belanda. 5 menarik pasal Indonesia. Nombor 5 ni, Indonesia ni dia wakil pertama dalam Asia yang pergi ke Piala Dunia. Mungkin tak tahu, mungkin cakap siapa? Korea lah, Jepun lah, benda tak. Bukan. Nombor 1 di Indonesia yang pernah pergi. Bukan nombor 1. Nombor 1 kan? Nombor kan? Nombor 1 yang pergi ke sana. Indonesia. Masa tu Piala Dunia kat Perancis tahun 1938. Masa tu nama dia bukan lagi Indonesia. Masa tu nama dia Hindia Belanda. Dia tak panggil Indonesia. Benda ni dia jadi perdebatan. Slow okey. Debat lah, senang mudah lah debat. Dia jadi dulu orang debat lah pasal ni. Orang kata betul ke Indonesia punya team masa tu? Sebab dia pergi masa tu dia bawah naungan Belanda. Jadi orang berdebat kata tim Belanda ni bukan tim Indonesia. Tapi dia orang debat akhirnya 2018 FIFA keluarkan. Memang betul sah itu adalah tim Indonesia. Maksudnya dekat Asia ni nombor 1 yang pernah pergi Piala Dunia bukan ke macam kau cakap tadi, bukan Jepun ke Indonesia ke Malaysia Piala Dunia 2022 tak ada dah. Tapi tu Indonesia lah first pergi. Tu boleh claim lah. Malaysia tak pergi kan. Agak dia semua tak pergi kok. Organisasi pun tak pergi ke. Tapi itulah dia bangga dapat masuk je lah. Nak kata menang jauh lagi. Takkan Indonesia menang Piala Dunia. Lambat lagi tu kan. Masuk tu tak tahulah dekat mana, group stage ke semi-final ke benda ke, aku tak tahu. Tapi kena hentak dengan Hungary. Dengan Hungary dia kena 6-0. Hungary ni geri hak tu lapar. Hunger Game. Tahu lah perkahwin jadi gini apa lah perkahwinnya dia gini. Dia kalah dengan Hungary 6-0. Nombor 4. Nombor 4 ni pasal fanatism supporter. Supporter kat Indonesia aku rasa antara yang fanatik lah. Dia walaupun kata stadium ni biasa-biasa je, dia tak ada macam stadium kat EPM. Dia tengok paling lawa apa Gelora Bung Kano tu. Gelora Bung Kano tu je paling lawa. Tapi supporter dia gila-gila. Tengok memang fanatik. Kalau dia cantik ke benda, tapi benda baik kita puji lah. Memang bagus lah atrás dia. Atrás kita pun kadang ada kot yang kongsi lagu dengan dia. Kadang dia pun kongsi lagu kita secara baik, yang kata serumput.
tu kan. Tapi benda yang kau tak setuju ni bila sampai dia nak membunuh-bunuh ni. Ada berita-berita tak tengok kat Indonesia? Tengok sendiri. Kau nak tanya sikit lah awak fan-fan Indo ni. Kalau kau cakap faham tak faham ni, kau cakap Indonesia lah. Kok kamu pukulin sama supporter tim lain, kamu menang tak? Menang atau enggak? Enggak kan? Wah gampang kali kamu pukulin tim lain, kamu menang. Pukulin menang. Wah kok kamu gitu? Iwak dendam, iwak lele, hari kejam. Kata tahu cakap Indonesia, tapi tu kalau cakap awak pukul tim lain kan, kamu pukul tim lain itu, kamu menang enggak? Tidak menang bukan. Kamu harus kurangin cakap-cakap gampang-gampang, kerana di Malaysia lain gampang itu. Kalau di pekan itu gampang ni. Tapi ada kadang-kadang tu janganlah pukul-pukul tim lain. Biar je kan, support je macam mana Atrah awak support macam biasa tu kan. Pergi cukup dah kalau rasa kalau buat Atrah tu orang kata cantik kuat-kuat, takut dah tim lawan tu kan. Kalau pukul menang tak apa kau nak pukul. Kalau gitu kau buat dah kat faham. Lawan JDT tu kau tak suruh main lagi bola, kau pukul dia fan JDT tu biar menang, faham. Ibarat kata macam tu lah, kau tak ada lah nak buat gitu kan. Maksudnya gitulah, tak ada benda bawa dapat. You dah duduk dalam penjara lokal, duduk berapa hari. Penjara tu gantung sampai mati ke? Jerut leher tu. Apa ni kata. Nombor 3. Nombor 3 ni pelik sikit dia punya tajuk. Penarik beca dan doktor. Macam tu tanya, berapa ni cerita benda ni? Sinetron baru ke? Bukan. Tak. Ini dalam tim dia punya Piala Dunia yang kau cerita tadi tu, dia ada daripada penarik beca sampai ke doktor pernah mewakili tim. Tak. Doktor tu nama dia Ahmad Nawir. Nama macam orang Malaysia kan. Pak Nawir kan. Ahmad Nawir tu dia tu doktor tak. Dia main position benda midfield tak silap awal. Dia main midfield. Dia main position midfield. Lepas tu dia captain masa tu kan. Dia lawan macam-macam negara masa tu kan. Lepas tu satu lagi yang awak boleh claim, dia antara yang awal pakai cermin mata tak main bola. Bukan Edgar David. Awak kata Edgar David first pakai cermin mata. Bukan. Indonesia Ahmad Nawir. Tak cari juga Ahmad Nawir tak pakai. Lagi kemas tu dia bukan pakai cermin mata macam Edgar David. Bukan. Edgar David tu memang jenis cermin mata sport tu kan. Suka tak? Ini Ahmad Nawir ni dia pakai cermin mata benda tak? Cermin mata tu macam mata ikan tu bulat. Tak saya. Dia pakai cermin mata tu je, pakai relax je. Itu kalau kawan sebelah sepak tu tak ada dah cermin mata tu. Sepak kena flex sini, kena flex sana tu dia jumpa. Bulat tu. Benda cermin mata tu orang panggil tu. Cermin mata benda tu. Spek benda tu orang panggil tak? Spek mata lah. Dia pakai cermin mata tu. Gila Ahmad Nawir ni kemas. Yang kisah penarik beca tu pula nama dia Andi Ramang. Kau jalan ke pasar-pasar ke mana kau jebur Indonesia. Kok kamu kenal Andi Ramang? Andi Ramang kenal. Dia kenal Andi Ramang. Sebut je Andi Ramang. Memang dia kenal kalau dia minat bola lah. Jangan tanya bapuk Indonesia. Betapa manisnya darah Sajat. Gitu darah you manis tak? Mampu tak kenal Andi Ramang. Kita tanya dia sekali. Andi Ramang ni memang famous. Dia orang Makassar. Sebelum dia main Piala Dunia tu, dia jadi penarik beca kat Makassar. Lepas tu lepas Piala Dunia tu dia orang ada konflik sikit dalam negara dia orang tu kan. Lepas tu dia balik semula ke Makassar, dia jadi balik penarik beca. Lepas tu dia balik semula main balik bola. Start pada tu sejarah lah. The rest is history. That's how we get married. When you get married, you speak in English. Kat sini kita boleh belajar lah daripada Andi Ramang ni kan. Tengok dia daripada penarik beca main bola, lepas tu tarik balik beca, lepas tu jadi balik pemain bola. Akhirnya dia jadi legenda. Maksudnya jangan fresh lah dengan apa awak kerja sekarang pun. Tak kisahlah apa kerja awak benda kan. Janji halal lah kau minta tu, janji halal. Sebab awak tak tahu besok awak jadi benda kan. Hari ni awak jadi benda kerja sekarang, besok mungkin awak jadi Perdana Menteri. Kita tak tahu. Kan macam kau dulu. Kau yang seminggu lepas ke 2 minggu lepas punya 5 tahun kau bujang. Hari ni kau kahwin dah. Kan macam tak ada kena-mengena kan. Je kau nak kabur kau kahwin lah. Sorry tangan. Kabur kahwin lah. Nombor 2. Nombor 2 ni aku nak cerita pasal coach paling hebat ke Indonesia. Nama dia Anton Pegovic. Sekejap, tunggu je. Kau baca ni siap. Anton Pegovic.
Covid. Jangan Covid kan tak ada sembuh-sembuh dulu. Kita nama dia Anton Pogacar. Bacalah belakang macam mana kan. Ni paling berjaya. Tapi dia berjaya tu tahun 1950-an je. Start pada 1950-an sampai sebelum 60-an tak dia berjaya. Tahun first tu tahun 1954 dia layak semi final Asian Games. Lepas tu tahun 1956 tu dia layak lagi semi final Olympiad Melbourne. Olympiad. Sikit lagi kau nak ludah kamera ni Olympiad. Olympiad Melbourne tahun 1956 dia masuk semi final. Lepas tu tahun 1958 pula dia menang pula pingat gangsa dekat Asian Games Tokyo. Macam kau ingat kan. Kalau tengok balik behind the scene berapa banyak kau tunduk baca dia. Maknanya banyak benda dia menang. Lepas tu tahun 1958 dia juga dia pergi ke Piala Dunia. Hampir-hampir nak pergi ke Piala Dunia. Tapi dia tolak sebabkan dia terpaksa lawan dengan Israel. So dia tak nak lawan dengan Israel, dia tarik diri, dia biar Israel pergi. Israel pergi je lawan dengan Belanda. Israel kalah. Padai muka Israel. Israel lah nak tuah. Israel kau tengok. Kau nak cakap Israel kau tak erti. Memang kampik antara Israel. Belum kau sekuk kepala nenek baik berhenti daripada bom-bom Palestin. Banyak kan sejarah Indonesia kan. Macam-macam. Dia layak itulah, dia menang inilah. Sampai hampir nak pergi kepada dunia tahun 58 tu. Gila-gila. Maknanya kita kalau sejarah hari ni Malaysia memang tak boleh lawan. Tapi tu sejarah. Kau ulang banyak kali tadi sejarah. Hari ni silap lah kalau nak lawan yang Malaysia. Kita ada macam-macam. Kita ada Sumareh, orang Sungai Soi. Lepas ni kita akan ada Aguero, orang Sungai Belak. Sungai Soi, Sungai Belak bergabung. Siap lah. Tu kita ada seorang lagi. Dia akan naturalisasi tahun ni. Lita. Atau orang mana? Orang rumah 500 pekai. Tahu dah rumah 500 kau orang nasi. Kau tak ingat dah. Itulah. Lepas dah. Lepas ni. Lain. Dia. Harap lawan. Ni tengok aku ni. Nombor 1. Nombor 1 ni pemain terbaik Asia. Mungkin macam tadi tanya, siapa pemain terbaik Asia daripada Indonesia ni? Eli Aiboy ke? Bukan. Bukan Eli Aiboy. Eli Aiboy orang Indonesia aku tak tahulah. Tapi pemain terbaik Asia daripada Indonesia adalah saudara dulu. Bambang Pamungkas. Ini kalau Malaysia orang kenal, Indonesia orang kenal. Banyak tuangan kahwin-kahwin ni. Memang orang kenal Bambang Pamungkas ni. Dia bukan benda lah. Kalau kat Malaysia ni dia famous sebab dia pernah main dengan Selangor. Dia dah buat penampilan. Tu ayat orang kahwin tu. Bukan ayat kerajaan tu, penampilan. Sebab bini kau selalu jaga kakak kau, dia kata jaga penampilan lepas kahwin. Tak lah kan, dia dah buat 86 penampilan dengan Indonesia. Dia dah skor dekat 38 gol tak silap awal. 38-36 gol gitu lah dia ada skor. Kalau kat Malaysia ni dia famous sebab dia pernah main dengan Selangor. Macam kau cakap tu, dia pernah main dengan Selangor. Dekat Selangor dia ada 3 piala tak silap kau. Masa tu Selangor menang treble. League Cup, lepas tu FA Cup, Malaysia Cup. Kapan dia menang tu, dia menang orang kata treble lah, menang 3 piala kan. Dia menang piala 3. Padu kan dia menang 3 piala tu kan. Sebab tu dia duduk dalam AFC punya legend tak silap kau kan. Itulah dia ada. Tengok ni ada gambar ni. Dia duduk dalam tu. Dia antara, lepas tu kat dalam list tu tengok ada seorang player Malaysia, Datuk Sochin Ang. Datuk Sochin Ang je yang wakil Malaysia. Dalam tu lah kan. Lepas tu ada Bambang Pamungkas. Kira gempak lah Bambang Pamungkas ni. Kira setara Datuk Sochin Ang juga lah dia ni. Jangan laju-laju Datuk Sochin Ang tu, takut sebut lain. Kau rasa macam lain dah bunyi tadi tu. Tapi hebat-hebat Bambang Pamungkas ni berapa tahun dia main bola kan, dia tak pernah ada piala dengan Indonesia. Bukan tak ada, dia ada 2 je piala, tahun 2000 dengan 2008, piala kemerdekaan. Maknanya piala-piala besar ni dia tak pernah menang. AFF ke apa ke dia tak pernah menang. Tu kesian kat dia ni kan. Lepas tu cuma dia power dekat piala individu lah. Kat individu banyak dia menang. Ni kau tengok kat Wikipedia lah, best player lah, benda top scorer lah, benda semua kan. Tapi itulah, maksudnya dia power individu. Maknanya kalau awak individu power pun, takkan bolehnya bawa tim awak tu berjaya. Maksudnya kat sini kalau awak beli player-player top pun, contohlah syarikat Air Melaka Berhad beli Ronaldo, rasa berjaya SMB tu. Tak berjaya lah. Kat situ lah. Sebab bola ni sukan berpasukan. Tahu tak? Jadi tu sebabnya. Kot lah benda pun.
Jadi ni lah dia 5 yang kau cerita ni 4 tahun menarik lah pasal tim bola Indonesia ni kan. Jadi kau rasa lepas-lepas ni boleh dah kita stop kata nak banding-banding kata siapa yang ni siapa punya yang ni. Lepas tu orang nak kutuk Indonesia, orang nak kutuk Malaysia. Sama naik je. Kau bukan nak kata Indonesia je teruk. Dok Malaysia pun sama naik je. Pergi layan provokasi dia buat benda. Macam budak-budak tak ada umur dah berapa dah tu. Kadang kau tengok hot comment tu DP pun berganok. Ya, sama je kita ni serumpun je tengok muka Indonesia. Habis kurang muka kita je. Tak percaya tengok tu kau sebut nombor dia. Nombor 1. Tengok tu. Oh, itu parah tu. Itu Indonesia dalam tu orang panggil. Yang tu mungkin Indonesia dalam tu. Tak percaya kau keluar sekali kan? Kan sama kan? Tu mix Indonesia Mongolia. Janganlah kutuk orang tak baik. Gitulah maksudnya. Janganlah kata nak gaduh-gaduh ke lepas ni. Hidup serumpun. Muka macam malas kan? Penat! Kahwin ni penat! Jadi sikit kau nak tambah kau rasa macam kau nak ucapkan terima kasih pada yang mana wish kau selamat pengantin baru lah benda kau tengok video-video lepas tu banyak tak? Tak keluar itu je. Itu pun tu yang mana lagi yang single-single gitu. Relax follow your own pace. Relax. Nak kahwin-kahwin jangan ikut-ikut orang kahwin kau relax kahwin. Jangan relax je tak ada hangnya lah. Benda sangat kahwin tambah tanggungjawab itu je. Awak tak kahwin tak ada tanggungjawab lagi. Maksud kau tanggungjawab nak jaga seorang perempuan tu je. Nampak? Macam dia cakap macam da'ilat. Ustaz tak ada kekuatan nak tolak. Kau pernah guna ni dulu da'ilat ni kan. Gitu je. Dah. The jodoh will come. Lain kan lepas kahwin ni. Kalau nak tahu satu benda lagi lain kalau lepas kahwin ni. Tengok kau pakai kasut ni. Kau cabut lah kau tunjuk kau. Ni orang rumah kawan ni bagi. Kau tak tahu mana satu tapak. Kau masa matang kerja tu kau pakai gini. Kau tu kau tak tahu mana atas. Dan ni tapak mesti duduk bawah. Kau pakai gini bawah tegur lah. Kau pakai kasut ni. Dah slow lah. Jadi lepas ni jangan lupa lah nak like ke, share ke, subscribe ke. Share yang penting kita share sampai orang negara sebelah tu perasan video kita ni. Kau jangan takut dia tak faham. Sebab kat sana pun dia ada kampung Kuantan tak silap awal kat sana. Ada kat sana. Nanti kau tunjuk. Sebut pasal Kuantan, Bandar Raya. Tahniah Kuantan, Bandar Raya. Kau bangga betul Bandar Raya ni. Kalau apa tak pergi Kuantan, jalan-jalan kan, banyak lampu kuda Tom Yah. Lampu kuda Tom Yah ni, penuh. Kau tak tahu dia beri tender tu ke siapa. Tapi gila ke orang MPK ni. Hebat lah. Gila macam Dan lah dia mikir nak buat lampu kuda Tom Yah tu kan. Tahniah. Iya.